Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh diucapkan kepada Dr. Mardiana dan rakan-rakan sekalian. Pada hari ini, saya Siti Nur Ain binti Azhar dan saudari Hasna akan membentangkan soalan nombor 6 iaitu analisiskan kegiatan perdagangan British di negeri Kedah dan Selangor pada abad ke-18. Bagi pendahuluan, pada mulanya perdagangan di negeri-negeri Melayu telah dikuasai oleh pihak Belanda. Namun begitu, bermula pada tahun 1730, pihak British telah mula memasuki pasaran perdagangan di rantau Melayu. Di antara negeri Kedah dan juga Selangor merupakan tempat tumpuan perdagangan pihak British. Antara kegiatan perdagangan yang difokuskan oleh pihak British ialah perdagangan biji timah. Akibat berlakunya peningkatan kedatangan para pedagang British ke Kedah dan Selangor telah menyebabkan kawasan negeri tersebut menjadi kawasan perdagangan. Selain itu, peningkatan kedatangan para pedagang British ini juga disebabkan oleh peranan Francis Light dan James Cook dalam mempromosikan kawasan perdagangan ini kepada para pedagang British. Baiklah, kita akan teruskan dengan kegiatan perdagangan di Selangor. Bagi isi yang pertama ialah hubungan baik di antara pihak British dan pemerintah Selangor dalam aspek perdagangan iaitu biji timah. Kedatangan para pedagang British ke Selangor telah diterima baik oleh pihak pemerintah Selangor iaitu Sultan Ibrahim. Sultan Ibrahim merupakan seseorang yang tidak menyukai pihak Belanda dan baginda juga berhasrat untuk memerangi Belanda. Oleh itu, Sultan Ibrahim telah bekerjasama dengan pihak British khususnya dalam perdagangan. Selangor juga sangat terkenal dengan pengeluaran biji timah khususnya di kawasan Lukut dan Sungai Kelang. Oleh sebab itu, pihak British ingin berdagang di Selangor. Kita dapat lihat di sini, pihak British tertarik untuk menjalankan kegiatan perdagangan di Selangor kerana Sultan Ibrahim telah menawarkan harga biji timah dengan lebih murah dan berpatutan kepada pihak British. Sebagai contoh, satu bahara biji timah bersamaan dengan RM45. Walaupun harga pasaran biji timah pada ketika itu ialah satu bahara bersamaan dengan RM50 dan harga tersebut akan dijual kepada pihak-pihak lain seperti Belanda. Pihak British juga perlu membayar secara tunai sekiranya membeli biji timah di Selangor. Bekalan biji timah ini juga akan dikumpulkan di Kuala Selangor sebelum diperdagangkan kepada pihak British. Oleh itu, terdapat banyak kumpulan para pedagang British seperti Syarikat Perniagaan Madras yang telah datang ke Selangor untuk mendapatkan bekalan biji timah. Baiklah, bagi isi yang kedua, pihak British juga telah menjalankan perdagangan terhadap komuniti-komuniti yang lain. Antara barang dagangan yang menjadi pilihan pihak British di Selangor ialah seperti garam dan gambir. Selain itu, pihak British juga telah menawarkan barang dagangan mereka kepada para pedagang di Selangor seperti kain iaitu kain gajah kura, kain asahan dan sebagainya. Pihak British juga telah menjalankan perdagangan beras yang telah mereka dapati di pelabuhan Pulau Pinang kepada pihak Selangor. Sebagai contoh, Sultan Ibrahim juga telah meminta Francis Light untuk membawa 10 koyan beras ke Selangor dan harga sekoyan beras bersamaan dengan RM63. Selain itu, pihak British juga turut menjual senjata kepada pihak Selangor. Baiklah, seterusnya kita akan beralih kepada saudari Hasna. Saya Hasnah binti Jai akan menyambung pembentangan.
Baiklah, untuk bahagian Kedah, saya akan membincangkan bagaimana British ini berjaya menguasai ekonomi Kedah sedikit demi sedikit sehingga berjaya menguasai Pulau Pinang, yang mana Pulau Pinang ini merupakan sebahagian wilayah Kedah sebelum tahun 1791. Bagaimana British ini berjaya menjadikan Pulau Pinang sebagai pelabuhan dan perdagangan bebas. Selain itu, Kedah merupakan sebuah negeri yang kaya dengan hasil bumi, yang mana banyak hasil galian dan hasil perhutanan, hasil pertanian dan hasil peternakan. Antara hasil galian yang banyak di Kedah ataupun yang terkenal di Kedah adalah seperti biji timah, manakala hasil pertanian adalah seperti padi sawah, rempah ratu, selada. Selain itu juga, Kedah merupakan kuasa maritim yang besar. Selain itu, kedudukan Kedah ini sangat istimewa kerana dikelilingi oleh kuasa-kuasa yang kuat seperti Burma dan Siam. Baiklah, pihak British telah mengorak langkah ke negeri Kedah, iaitu pada tahun 1771, Syarikat British Perancis Jordan telah berjaya mendapat kebenaran daripada Sultan Muhammad Jiwa untuk mendirikan loji mereka di Kuala Kedah. Syarikat British ini mendapat kebenaran untuk mendirikan loji mereka di Kuala Kedah adalah disebabkan hasil perjanjian antara Sultan Muhammad Jiwa, kerana Sultan Muhammad Jiwa ini telah meminta bantuan daripada British untuk membantunya dalam menghadapi tentangan yang dilakukan oleh Raja Haji, iaitu Bugis dari Selangor. Pada tahun 1772 pula, Sultan Muhammad Jiwa ini telah berjanji lagi dengan wakil British iaitu Edward Morton untuk menjual semua hasil Kedah seperti gading gajah, lada hitam, biji timah kepada Syarikat Hindia Timur Inggeris apabila Syarikat Hindia Timur Inggeris ini bersetuju untuk memberikan ketenteraan kepada Kedah apabila Kedah memerlukan. Tetapi hasrat Sultan Muhammad Jiwa ini tidak dilayan oleh Syarikat Hindia Timur Inggeris. Pada tahun 1778 pula, Syarikat British iaitu Thomas Forrest telah berjaya membuka gudang dan loji yang lebih banyak di kawasan Kedah. Pada tahun 1785, ekspor beras dari Kedah telah dianggarkan sebanyak 80,000 pikul ke Pulau Pinang. Pada tahun 1786, iaitu pada 17 Julai, Perancis Light telah berjaya menduduki Pulau Pinang. Bagaimana Perancis Light berjaya menduduki Pulau Pinang adalah disebabkan Sultan Abdullah ini telah memajakkan Pulau Pinang kepada Syarikat Hindia Timur Inggeris. Alasan kenapa Sultan Abdullah ini memajak Pulau Pinang kepada Syarikat Hindia Timur Inggeris adalah kerana bimbang terkesan daripada Perang Burma Siam yang ketika itu sedang berlaku. Selain itu juga, alasan memajak Sultan Abdullah adalah ingin memperoleh bantuan ketenteraan bagi Kedah. Sebenarnya, Sultan Abdullah ini telah sanggup untuk serahkan Pulau Pinang jika dibayar $30,000 Sepanyol setiap tahun sebagai ganti kepada Kedah yang menyerahkan monopoli biji timah, candu dan rotan kepada Syarikat Hindia Timur. Hasrat Sultan Abdullah ini walau bagaimanapun tidak ditulis oleh Perancis Light dalam surat ke Kerajaan India. Dan Perancis Light ini telah memungkiri janji apabila Kedah meminta bantuan daripada Syarikat Hindia Timur ini untuk membantu kerana Kedah ketika itu pada tahun 1786 Siam telah mengancam untuk menyerang Kedah. Jadi Sultan Abdullah ini telah meminta bantuan untuk melindungi Kedah. Namun Syarikat Hindia Timur Inggeris ini enggan memberi bantuan ketenteraan kerana merasa tidak terlibat dengan perjanjian itu. Jadi Sultan Abdullah ini merasa dirinya dikhianati. Seterusnya, pada tahun 1787, setelah Perancis Light berjaya menguasai Pulau Pinang, Perancis Light bersama James Scott telah berkongsi perdagangan yang dikenali sebagai Joint Stock. Joint Stock ini mempunyai syarat yang mana Perancis Light ini akan memberi kebebasan kepada pedagang yang datang ke pelabuhan, tetapi Perancis Light tidak boleh campur tangan dalam pengurusan. Pada peringkat awal Perancis Light ini menguasai Pulau Pinang, Perancis Light telah menggalakkan pembukaan tanah dan memberi grant ataupun title kepada pengusaha yang ingin mengusahakan.
Perancis lain juga telah mengamalkan dasar perdagangan bebas dan pelabuhan bebas sebagai senjata untuk mengaut keuntungan besar di tanah Melayu. Oleh itu, pada tahun 1790-an, perusahaan biji timah telah meningkat di Kedah dan terutamanya di Kuala Muda. Contohnya, pengeluaran biji timah di Kuala Muda telah meningkat kepada 100 pikul. Pada tahun 1793 pula telah berlaku perdagangan pusat di Pulau Pinang dan perdagangan pusat ini telah menyebabkan bilangan penduduk bertambah. Contohnya pada tahun 1788 seramai 1,000 orang penduduk di Pulau Pinang, tetapi meningkat lagi pada 50,000 orang pada tahun 1794. Selain kependudukan yang bertambah, nilai ekspor dan ekspor di Pulau Pinang juga semakin meningkat. Contohnya pada tahun 1789 telah meningkat kepada 853,592 dolar Sepanyol. Kesimpulannya, jelaslah kegiatan perdagangan yang dilakukan oleh British di Selangor dan Kedah ini pada awalnya hanyalah ingin menguasai ekonomi sahaja, tetapi lama-kelamaan mereka telah mula campur tangan dalam bidang politik tanah Melayu. Dan kedatangan British ke tanah Melayu ini, terutamanya Selangor dan Kedah, telah melihatkan pelbagai impak kepada perusahaan dan perdagangan di tanah Melayu, terutamanya dalam biji timah, padi sawah. British ini merupakan kuasa barat yang berminat dengan kekayaan ekonomi tanah Melayu, tetapi lama-kelamaan telah terlibat dalam politik tanah Melayu. Oleh itu, kedatangan British ke tanah Melayu ini telah memberi pelbagai impak yang sama ada impak yang positif dan negatif kepada masyarakat Melayu ketika itu.